Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini seperti biasa Cikgu Wan Aizat akan mengajar kamu subjek Bahasa Melayu tahun 3. Okey, hari ini tajuk yang akan Cikgu terangkan kepada kamu adalah simpulan bahasa. Cikgu mahu murid-murid buka buku teks jilid yang pertama, muka surat yang ke-5. Baiklah, sebelum kita mula, kita perlu tahu objektif pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Baik murid-murid, pada akhir pembelajaran, murid boleh bercerita satu daripada dua perenggan cerita yang terdapat simpulan bahasa dengan baik. Baik murid-murid, hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu apakah itu simpulan bahasa. Jadi, cikgu mahu murid bersedia untuk pembelajaran pada hari ini. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 5. Okay, pada muka surat 5 ini, kita akan belajar seni bahasa. Okay, kita lihat ada satu gambar pada muka surat yang ke-5 ini. Dalam gambar ini ada beberapa simpulan bahasa dan pada petikan di bawah ini juga ada beberapa simpulan bahasa. Jadi sebelum kita mengenali simpulan bahasa, kita perlu tahu apakah maksud simpulan bahasa itu sendiri. Okay, kita lihat pada info bahasa di bawah. Kita akan tahu apakah simpulan bahasa yang akan kita belajar pada hari ini. Mari kita membaca bersama-sama simpulan bahasa yang ada pada info bahasa. Simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Baiklah murid-murid, terdapat beberapa contoh yang ada di dalam info bahasa ini. Jadi contoh yang pertama adalah dalam tangan. Maksudnya sudah tentu dapat. Yang kedua, ada bakat. Maksudnya mempunyai kebolehan. Ambil hati bermaksud membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Seterusnya, hati wajar bermaksud bersemangat. Besar hati bermaksud gembira. Air muka maksudnya riak wajah seseorang. Dan yang terakhir sekali adalah buah hati. Maksudnya orang yang dikasihi. Jika murid lihat, maksud yang diberikan ini berbeza dengan perkataan yang dibentuk. Kalau murid-murid lihat dengan teliti, kamu boleh lihat maksud ni berbeza dengan simpulan bahasa. Jadi, banyak lagi contoh simpulan bahasa yang lain. Cuma hari ini kita fokuskan kepada beberapa simpulan bahasa yang ada. Murid juga boleh mencari contoh-contoh lain di dalam buku simpulan bahasa. Marilah kita membaca dialog yang ada pada buku teks ini bersama-sama. Tajuknya, Siapa Pantas? Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Mari kita membaca dialog di antara Nabila dan abangnya. Nabila berkata kepada abangnya, "Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang." Ayahnya pun berkata, "Ya Nabila, mari kita menyiapkan bersama-sama." Ibunya membalas, "Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa." Abang Nasri pun berkata, "Betul Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik." Jadi, mereka sedang beradu
kepatasan. Siapakah yang akan siap membina bangunan dengan blok plastik? Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan baca petikan yang ada pada buku teks. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajar terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Jadi, pada akhir sekali, Nabila berjaya menyiapkan blok bangunan tersebut. Jadi murid-murid, kita perlulah sentiasa berusaha. Janganlah terus berputus asa. Setelah selesai membaca petikan yang ada pada buku teks, marilah kita teruskan dengan aktiviti membaca. Jadi, apa yang murid perlu lakukan adalah murid perlu menghafal cerita secara berpasangan. Jadi, murid-murid perlu mencari pasangan, tak kira sama ada kawan-kawan ataupun adik-beradik. Jika tiada adik-beradik, boleh bersama dengan ibu bapa. Jadi, apa yang murid boleh lakukan? Seorang akan bercerita dan seorang lagi akan menyemak. Dan daripada aktiviti ini, murid akan secara tidak langsung menghafal simpulan bahasa yang ada pada buku teks. Jadi, kita teruskan dengan latihan uji minda. Baiklah murid-murid, di sini cikgu telah sediakan kepada kamu satu latihan untuk kamu selesaikan. Sebelum kita mula latihan, marilah kita membaca tajuk latihan ini bersama-sama. Isikan simpulan bahasa yang betul berdasarkan gambar. Di bawah tajuk ini terdapat contoh jawapan yang diberikan. Terdapat beberapa gambar yang ada pada latihan ini. Kalau kamu lihat, contoh gambar yang pertama adalah gambar ulat. Dan contoh gambar yang kedua adalah gambar buku. Jika kedua-dua gambar ini digabungkan, menjadilah satu simpulan bahasa yang betul, iaitu ulat buku. Baik murid-murid, kita lihat pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini disediakan satu gambar kepala dan dicampurkan dengan gambar batu. Murid lihat, jawapan yang betul untuk soalan yang kedua ini adalah kepala batu. Baiklah, seterusnya gambar yang ketiga adalah gambar anak. Dan gambar dicampurkan dengan gambar buah menjadilah satu simpulan bahasa yang betul, iaitu anak buah. Kita tengok soalan yang keempat. Ada satu gambar mulut dicampurkan dengan gambar burung murai. Dan jadilah satu simpulan bahasa mulut murai. Jadi kita lihat soalan yang kelima. Gambar orang sedang mengambil buah. Dan gambar seorang lelaki mengangkat barang yang berat. Jadi kalau digabungkan menjadi ambil berat. Dan yang terakhir sekali, soalan ini menunjukkan satu gambar lelaki sedang mandi dan digabungkan dengan gambar kerbau. Jika digabungkan menjadi mandi kerbau. Baiklah murid-murid, di sini adalah contoh-contoh simpulan bahasa yang ada. Untuk kerja rumah hari ini, cikgu ingin kamu mencari setiap maksud yang ada pada simpulan bahasa ini. Contoh simpulan bahasa ulat buku, kepala batu, anak buah, mulut murai, ambil berat dan mandi kerbau. Murid-murid perlu mencari dan tulis di dalam buku yang telah disediakan. Murid-murid,
Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza dengan makna perkataan yang dibentuk. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.